Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sambungan pada muka surat yang ke-18, tengah sikit tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yada'u bihi akharin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, menceritakan tentang secebis kelebihan membaca Al-Quran dan orang-orang yang membawa Al-Quran, sama ada orang yang mengaji, mengajar, membaca, menghafaz. Kita dah baca dah sikit pada bulan yang sudah, ni sambungan dia. Riwayat daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, yakni meninggikan darjat kedudukan beberapa golongan dan merendahkan darjat beberapa golongan yang lain dengan sebab perkataan ini, yakni dengan sebab Al-Quran. Ada di kalangan kita yang Allah angkat kedudukan dia. Kalau kita tengok, kadang-kadang dia bukan daripada kalangan orang yang keturunan mulia-mulia, bukan orang kaya-kaya pun, tapi dengan sebab Quran, dengan sebab Al-Quran, sebab dia rajin baca Quran, dia hafal Quran, dia mengajak Quran, dia mengaji Quran. Dengan sebab Quran tadi Allah angkat darjat dia, sehingga kan dia menjadi mulia kadang-kadang di kalangan masyarakat, sehingga kan di akhirat dimuliakan dia dengan sebab Quran tadi ni. Dunia lagi Allah dah tunjuk dah. Macam mana dalam peristiwa peperangan Uhud, apabila Nabi nak mengkebumikan dua orang sahabat, sama-sama mulia, dua-dua ni sahabat, dua-dua ni syahid dalam peperangan Uhud. Tapi bila Nabi nak kebumikan, siapa yang nak didahulukan sebagai penghormatan, maka Nabi tanya di antara dua orang ini, A dengan B, siapakah yang paling banyak menghafaz Al-Quran? Nabi tanya sahabat. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, fulan.
Kalau banding A dengan B, A ya Rasulullah dia lebih banyak menghafaz Quran berbanding B. Maka Nabi dahulukan dia untuk dikebumikan sebagai penghormatan kepada dia sebab dia hafal Quran lebih pada B tadi ni. Itu kelebihan. Dan kadang-kadang Allah angkat kedudukan tadi ni, Allah angkat kemuliaan, Allah beri kepada seseorang kemuliaan dengan sebab Quran. Kan? Rezekinya, pangkat jawatannya, kedudukannya, namanya dan sebagainya dengan sebab Quran tadi ni. Wa yad'u bihi akharin. Ada juga golongan yang dihina oleh Allah dengan sebab Quran. Mungkin kerana mempertikaikan Quran, mungkin kerana mengabaikan Quran, mungkin kerana berasa ragu-ragu dengan Quran, dengan sebab Quran juga. Kadang-kadang setengah golongan itu dihina dan direndahkan oleh Allah dengan sebab Al-Quran tadi ni. Sebab itulah kita sama ada dengan Quran atau dengan Ahlul Quran. Jangan kita buat lebih kurang. Anak-anak kita hafal Quran tu mereka mulia di sisi Allah. Jangan ada perasaan benci, dendam, tak suka pada budak-budak ni. Kadang-kadang pakaian mereka kita tengok berlemuh. Kan contohnya lah duduk asrama kadang-kadang jubah putih, minggu tak basuh berlemuh. Jangan ada perasaan kita ni sebab budak-budak ni hafal Quran 24 jam sehari semalam duk baca Quran. Yang Allah letak mereka ni hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka ini diumpamakan sebagai ahli keluarga Allah, orang yang dekat dengan Allah. Wa khassatu makna golongan VVIP di sisi Allah. Allah kasih ke mereka. Tiba-tiba bila kita ada perasaan musuh, benci, tak suka pada anak-anak kita hafal Quran ni, jadi kita sebenarnya menempah kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dengan mereka, boleh bantu-bantu mereka, sama ada dari sudut kewangan, tenaga, masa, ilmu dan sebagainya. Sebab mereka mulia di sisi Allah. Nak tidur baca Quran, esok bangun tidur awal baca Quran, sekejap lagi pagi mengulang Quran, tengah hari baca Quran. Mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dia tak ada baris, tubuh baris. Iqra'ul qur'ana fa innahu ay fa innal qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ni kempen Nabi 1400 tahun dulu suruh kita baca Quran. Nabi kata apa? Bacalah oleh kamu semua akan Al-Quran. Nabi suruh kita baca. Sebab tu bagi boleh baca Quran, mengaji, tak erti mengajilah. Apa benda pun kita tak erti mengaji bolehlah. Sebab ilmu mesti dicari. Bukan duduk di rumah sedap khayal jadi alim, tiba-tiba jadi alim. Tak, ilmu tak boleh lagu tu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu mesti didatangkan. Mana kita nak kena start motor keluar daripada rumah pergi cari tempat orang mengajak, duduk mengaji. Wa la ya'ti, dia takkan mai kepada kita. Duduk ketuk pintu kita, mai aku ni ilmu tajwid nak bagi kamu pandai baca Quran ni, buka pintu dah. Kita kena keluar daripada rumah pergi cari tak mana orang mengajak mengaji. Malam boleh lah. Nabi kempen kita bacalah oleh kamu semua akan Al-Quran. Pasal apa? Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca Al-Quran yang kita baca, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang dia pada hari kiamat nanti, syafi'an, memberi syafaat, memberi pertolongan, li ashabihi, bagi tuan-tuannya, yakni orang yang membaca akan Al-Quran tadi ni. Dalam riwayat lain disebut Quran mari depan Allah, dia kata apa?
Dia kata mana'tuhun nauma bil laili, ya Allah, akulah dulu menjadi penyebab dia tak cukup tidur pada waktu malam. Rajin baca Quran malam, tak cukup tidur kadang-kadang. Bulan Ramadan kita tengok kan, grup-grup tadarus, orang tarawih balik habis dah. Orang hak tadarus kadang-kadang pukul 11 baru mula, pukul 12, pukul 1 baru habis. Tu kalau lancak elok semua 10 orang tu. Kalau hak lancak 2 orang, hak 9, hak 8 lagi kokak suara kau duduk deras pidak pun lajak kadang-kadang 1,5. Balik esok bangkit awal pula, sok dan sebagainya. Tak cukup tidur kerana apa? Kerana Quran. Anak-anak kita duduk di ma'had tahfiz kadang-kadang mengapai tengah malam, esok bangun awal pukul 4.30 pukul 5 bangkit dah mengapai Quran lagi. Quran pergi mengadu depan Allah, mana'tuhun nauma bil laili, ya Allah, akulah yang menjadi sebab dia tak tidur pada waktu malam di dunia dahulu. Fasyaffi'ni fi, dia minta izin pada Allah nak beri syafaat kepada orang tadi ni. Kita nak harap siapa di akhirat, tuan-tuan? Sayang antara mana anak cucu kita, isteri, suami kita pun dia takkan tolong kita, melainkan amalan-amalan yang kita buat masa kita hidup. Di antara amal yang akan datang, akan tolong, akan beri syafaat kat kita ni Quran. Tiba-tiba masa di dunia kita tak peduli ke dia. Dah tak boleh baca, kita tak mengaji. Dah boleh baca, kita tak baca. Jadi macam mana di akhirat dia nak cari kita? Sebab tu saya sebut di mana-mana pun, Quran bukan tunggu masa lapang baru nak baca, tapi lapangkan masa untuk baca Quran. Letakkan schedule, jadual dalam harian kita lepas subuh, sekian-sekian waktu, sekian-sekian masa aku dengan Quran. Atau lepas maghrib, atau lepas isyak sebelum tidur, atau lepas azan, tak kira lah waktu mana pun. Batu ulama-ulama dulu kita tengok mereka punya masa dengan Quran tadi ni kita akan sampai nanti tajuk tu. Sebulan sekali khatam, sebulan 2 kali khatam, seminggu sekali khatam, seminggu 2 kali khatam, 2 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Ada yang khatam sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali, sampai teratur mereka punya masa dengan Quran. Pasal apa? Pasal inilah manfaat, bukan setakat dunia, akhirat dia cari kita balik. Tu yang duk kempen baca Quran, mengaji bagi boleh. Jadi kadang-kadang kelas Quran ni yang lemah sangat-sangat lah. Kuliah macam ni ramai lah, kalau mengajak talaqi musyafahah sahih tak ramai lagu ni. Betul tak? Betul tak? Ada mai pun kadang-kadang tak mau baca. Sampai bila pun tak boleh mengaji Quran kalau tak mau baca, sampai bila pun tak boleh. Sebab ulama kata nak boleh Quran ni 2 cara. Kaedah dia. Yang pertama, tok guru baca. Bila tok guru baca, anak murid dengar bacaan tok guru. Macam mana guru dia tebal, dia nipih, dia dengung, dia izhar, dia panjang, dia pendek, dia berhenti, dia ibtidak. Ataupun mungkin tok guru baca, dia ikut bacaan tok guru. Habis tok guru baca, anak murid baca pula. Guru dengar bacaan anak murid, tak mana anak murid tak betul, guru nanti perbetul. Mat tak cukup, dengung tak sampai, tebal tak sempurna, berhenti tak betul, ibtidak tak kena. Bila berlaku 2 proses ni, siapa pun boleh baca Quran dengan baik. Kita tak boleh ubah dah, kerana kaedah Quran dia lagu tu. Jibril waktu turun ke Nabi, Jibril baca ke Nabi, Nabi terima, Nabi pula baca dengan Jibril, semak tiap-tiap kali Ramadan. Di antara guru Nabi Jibril dengan Nabi berlaku proses yang sama. Tu penting mengaji Quran ni. Anggap letakkan prioriti pengajian Quran ni, kepentingan tu biar duk nombor 1 dalam kehidupan kita. Baik, kemudian kata dia, dan daripada Ibni Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sabda Nabi, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar.
Nabi kata apa? Tidak boleh dengki. Dengki, hasad ni haram hukum dia. Tapi tidak boleh dengki, hasad, melainkan pada dua perkara, dua keadaan. Ni dia tak panggil hasad, dia lebih kepada ghibtah, dia panggil ghinbatata, ghibtah. Dia nampak macam nak dengki tapi bukan dengki. Dengki ni kita tak puas hati orang tu dapat kelebihan dan kita bercita-cita supaya kelebihan tu hilang daripada dia, dan kita bercita-cita suatu musibah menimpa atas dia kerana kita tak puas hati ke dia. Itu hasad. Ghibtah ni dia nak lebih kurang, tapi Nabi kata tidak boleh dengki melainkan pada dua perkara yang ulama sebut sebagai ghibtah, kepada dua golongan. Siapa dia? Yang pertama, seorang lelaki, termasuklah perempuan, yang dikurniakan Al-Quran oleh Allah. Ni golongan hak patut kita berasa dengki ke dia. Yang pertama, satu kumpulan manusia, baik laki-laki baik perempuan, yang Allah beri Quran kepada dia. Dia boleh baca Quran, dia pandai baca Quran, dan lalu dia melakukan ibadat dengannya, dengan Al-Quran, sepanjang malam dan sepanjang siang. Dia rajin baca Quran pula, siang malam duduk dengan Quran. Hak jenis ni kita patut berasa iri hati ke dia. Bukan makna iri hati kita pergi ambil Quran dia buat nusuk pada muka hang tak boleh baca, dak. Pasal apa aku tak boleh baca, hang boleh baca? Masa aku dengan masa hang sama je. Banding hang sibuk dengan aku, hang lebih sibuk daripada aku. Tapi dia ada masa untuk Quran. Kadang-kadang siangnya, subuh ada masa peruntukan untuk, sagi malam ada masa peruntukan untuk Quran. Orang yang duk berkepik dengan Quran ni patut kita berasa dengki, iri hati dengan dia. Pasal dia dalam kehidupan dia ada benda yang akan memberi kemuliaan pada dia dunia dan juga akhirat. Kita pun kena pulun bagi boleh macam dia. Kalau kita pergi negara-negara Arab, orang-orang Arab dengan Quran ni memang kan, naik taksi, naik bas, naik, kalau saya ingat di Mesir dulu metro, kereta api bawah tanah tu boleh naik tu terus ambil Quran pegang. Lagi tak sampai stesen hak dia nak pergi, lagi itulah dia duk baca, melazimi Quran setiap hari. Dalam lagi balik kerja sama juga. Kita kalau buat lagu tu dalam teksi, dalam bas, orang duk terparti untuk lebih mana pula dah tunjuk. Jadi masyarakat kita tu dia persepsi masing-masing, kadang-kadang dia tak boleh nampak sudut positif. Orang Arab macam tu. Sebab tu tak pelik mereka ni, kadang-kadang kita masyarakat kita tunggu Ramadan baru nak pegang Quran, tak? Ramadan baru nak pegang Quran. Sebab tu syarikat-syarikat pengeluar Quran ni kalau bulan 2-3 bulan sebelum Ramadan mereka nak launching produk-produk baru hak Quran ni. Orang tahu dah bulan Ramadan ni orang beli sungguh-sungguh dah Quran ni. Masuk malam raya je bungkus tak atas mari, tunggu Ramadan terdepan pula lah baru nak buka. Lepas tu bila nak lancak baca Quran kita, dia tak boleh lancak. Lepas tu kena harian benda ni. Mengaji baca. Jangan tinggal. Pastikan dah jadi benda ni jadi rutin kita. Buatlah. Beramai ni kadang-kadang amalan kita bila kita buat 40 hari insya-Allah berterusan. Jangan tinggal, dia akan lekat. Baca Quran pun lagu itulah. Kalau lepas subuh maintain. Lepas pada 40 hari tu, kalau kita boleh maintain direct, insya-Allah lepas pada tu dia lekat lah insya-Allah. Baik. Satu, golongan hak patut kita berasa iri hati ke dia ni, golongan ni. Golongan yang duduk kepik dengan Quran ni. Allah, cemburu kita dengan dia. Satu lagi golongan mana? Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Golongan yang kedua yang patut kita cemburu dengan dia, dan seorang lelaki, termasuklah perempuan, yang dikurniakan harta yang banyak. Allah beri kekayaan kepada dia, Allah beri harta yang banyak, lalu dia membelanjakannya, menafkahkan hartanya pada kebajikan, pada jalan Allah sepanjang malam dan sepanjang siang. Siangnya, malamnya infak pada jalan Allah. Ni kita patut berasa cemburu. Dah lah kaya, banyak pula buat kebajikan. Allah.
Banyak pula sedekahnya, banyak pula infaknya, banyak pula jariahnya yang dia buat. Kita patut berasa cemburu hak ni. Sedekah ni satu pemurah, ni satu rahmat, satu kelebihan lah. Pemurah ni, kalau kita rajin sedekah ni kan, satu kelebihan yang Allah janjikan. Allah kata apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli, Allah isytihar beli. Bila kita guna diri kita untuk jihad fi sabilillah, guna harta kita untuk infak pada jalan Allah, Allah kata aku beli sebenarnya. Sedangkan rezeki tu Allah bagi kat kita. Rezeki RM2 yang kita dapat tu Allah bagi kat kita. Tapi bila kita infak pada jalan Allah balik, Allah kata aku beli. Aku beli daripada orang-orang beriman ni diri mereka, harta mereka, dan aku janjikan keuntungan apa dia? Bi anna lahumul jannah. Keuntungannya syurga. Lalu ulama kata inilah semulia-mulia jual beli. Kerana yang menjual itu orang beriman, yang membeli itu Allah, dan keuntungannya adalah syurga. Tu orang yang pemurah ni kita patut berasa cemburu dengan dia. Sebab Allah beri harta, kekayaan dunia senang, dan dia pula rajin buat infak pada jalan Allah, tak kira langsung. Kita pun bagi adalah dua sifat ni. Yang pertamanya rajin baca Quran, yang keduanya rajin kita bersedekah, buat jariah kebajikan dan sebagainya. Tu baik. Kami juga meriwayatkan daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lain. Hadis yang lebih kurang sama maknanya, tetapi lafaznya berbeza. La hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, atau kama qala. Tiada kedengkian hasad, makna tak boleh cemburu hasad, melainkan pada dua perkara, pada dua golongan. Lebih kurang hadis tadilah, cuma ada berbeza sikit lafaznya. Yang pertama, cemburu terhadap seorang laki-laki yang dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia mempergunakannya sehingga dihabiskan pada jalan kebenaran. Patut cemburu dengan dia dan cuba untuk jadi seumpama dia. Dan yang keduanya, seorang laki-laki yang dikurniakan hikmah, yakni kebijaksanaan ilmu, alim, lalu dia menjatuhkan hukuman berdasarkan ilmu, dan dia mengajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Orang yang Allah beri ilmu, kemudian dia sampaikan pula ilmu tadi pada orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ni di antara dua benda, 2/3 yang Nabi sebut kan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila mati seseorang anak Adam, terputuslah amalannya. Nak semayang, puasa, apa semua tak boleh dah. Nanti mati, habis dah masa untuk beramal. Melainkan daripada 3 benda yang tetap akan memberi pahala kepada dia walaupun dia dah mati. Apa dia? Ilmin yuntafa'u bih. Yang pertama, ilmu yang masa dia hidup dia ajar orang, dan ilmu tu ilmu yang memberi manfaat. Tak mesti ilmu agama, ilmu Quran saja. Apa jua ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tukang rumah ke, ilmu pebik kereta ke, kan? Ilmu memasak ke. Kita ada ilmu, kita manfaatkan ilmu tadi, ajak pada orang. Dengan ilmu yang kita ajak, dia boleh guna manfaat, cari makan, rezeki dan sebagainya. Ilmu tadi ilmu yang bermanfaat, mati kita tetap masih lagi ada pahala. Yang kedua apa dia? Waladin salihin wa sadaqatin jariyah. Ada sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan manfaat dia, sehingga kan beberapa generasi masih lagi boleh duk ambil manfaat. Kita ada tanah, kita wakaf buat kubur, kita ada duit sikit, kita wakaf buat masjid dan sebagainya. Berpanjangan manfaatnya. Ni 2 benda, walaupun mati dah tetap masih lagi akan memberi manfaat pada kita. Dan yang ketiganya, waladin salihin yad'ulah. Tinggal anak soleh yang tak lupa untuk berdoa pada kita. Kita dah ada mak ayah meninggal, kita jangan lupa berdoa ke dia. Tiap lepas sembahyang baca Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Minta doa supaya
Allah beri keampunan pada mak pak kita. Hak tu yang mereka harapkan daripada kita. Maka Nabi kata cemburu ni pada dua benda. Yang pertama terhadap satu orang yang pemurah, dan yang kedua terhadap satu orang yang Allah beri ilmu, maka dia manfaatkan ilmu untuk diajarkan pada orang lain. Apa jua ilmu yang manfaat kita ada, sampaikan. Tak mesti ilmu agama saja, kata ulama. Hatta ilmu tukang pun, perbaik rumah, buat rumah. Iyalah, kalau tak ada tukang rumah, masalah kita nak buat masjid, nak buat rumah, nak buat bangunan. Lalu orang ajak pada kita, kita ajak pada orang, pada generasi akan datang, ilmu bermanfaat. Kita ada ilmu boleh pergi ke laut, bawa kapal, ajak pada orang. Jangan duduk kedekut dengan ilmu. Kita ada ilmu masak-memasak, ada resipi yang kita warisi daripada tok nenek kita, ajak pada orang. Ni kadang-kadang dia kedekut. Orang duk minta dia tak bagi. Ada 10 resipi dia abang 7 ya, 3 dia tak abang. Kawan tu balik buat ambil kesudah tak jadi. Macam mana boleh abang? Habis ya, tak lagi. Depa buat, depa aku nak buat apa pula. Dia tak nampak hak keberkatan hak Allah nak bagi tadi ni. So dengan kedekut dengan ilmu, selama ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu hak maksiat jangan duk bagi ke orang. Kan kita jenis tok bomo karang. Bomo karang ada dua jenis kan, bukan karang batu tu. Bomo karang ekor. Muda-muda dulu pandailah duk ramal nombok ni, kita duk pandai, jangan duk ajak ke orang. Kita dah tobat cukup, jangan duk ajak. Kita ajak ilmu hak dosa ke orang, kita tak buat pun, kawan tu duk mengajak, duk buat benda hak kita ajak ke dia sampai kesudah. Dosa tu masuk dalam akaun kita. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili wad-dallu 'alal syarri kafa'ili. Siapa ajak orang kepada kejahatan, orang hak dia ajak buat jahat, tok guru dia tetap akan dapat bahagian daripada dosa pasal kita mengajak ilmu yang berdosa tadi ni. Kita bertobat cukup, takat kita tinggal sudah, jangan duk ajak ke orang pula. Baik, kemudian kata dia, baik, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis ni selalu kita dengar. Saya baca pelan-pelan supaya tuan-tuan boleh berbaris. Tu tak ada baris tu. Tuan-tuan balik baca tak bunyilah kalau tak ada baris kan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimu harfun. Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, siapa baca satu huruf daripada Al-Quran. Berapa huruf-huruf Al-Quran? Banyak pandangan daripada ulama tentang jumlah huruf-huruf Al-Quran. Yang saya ambil ni pandangan Al-Imam Ibn Kathir. Dia kata jumlah huruf-huruf Al-Quran ini sebanyak 320,015 huruf. 320,015 huruf. Ini pandangan Imam Ibn Kathir. Ada jugalah pandangan-pandangan lain yang jumlahnya agak berbeza. Berbeza tu dengan sebab cara kira tu berbeza. Kadang-kadang huruf yang dibuang ada ulama kira, ada ulama tak kira. Kadang-kadang huruf syaddah dikira satu, kadang-kadang dikira dua. Jadi jumlah tu agak berbagai pandangan lah. Tak apalah, kita ambil satu sudah. 320,015 huruf. Kalau mengikut pandangan Imam Ibn Kathir ni 320,015. Baik, Nabi kata apa? Siapa baca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, satu kebajikan. Dan satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Allah gandakan 10 kali kebaikan dengan sebab satu kebaikan yang dia buat, Allah beri 10 pahala. Banyak mana 10? Allahu a'lam. Satu je dengan satu huruf saja. Maka kata dia, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf. Nabi kata bukan aku kata alif lam mim, bukan kira satu. Bila kita baca alif lam mim, bukan kira satu.
Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makna bila baca alif lam mim, 3 dah di situ. Subhanallah. 3 kebajikan. 3 kebajikan, 30 pahala. Kan? Kalau kita baca satu muka surat, lebih kurang lah, saya kira lebih kurang. Mushaf yang ada pada kita hari ini, dia 15 baris, memang tak lari dah. Daripada atas sampai bawah satu muka surat 15 baris. Satu baris ada lebih kurang, ada yang 60-70 huruf, 80 kadang-kadang 5, 60, 70 je tu lah, sekitar tu lah. Tak apalah, kita ambil 60 lah kita kata. 60 huruf satu baris kita kata. Darab dengan 15 baris dalam satu muka surat, kita akan dapat 900 huruf lebih kurang. Lebih kurang lah, lebih kurang 900 huruf dalam satu muka surat. Satu huruf dikira satu kebajikan. Satu kebajikan Allah ganda 10, kita darab dengan 10, maka kita akan dapat 9,000 pahala kebajikan yang Allah beri satu muka surat kita baca. Kalau kita kata 9,000 ringgit, tapi besar pada tu lagi pahala ni. Tapi kalaulah kita tengok kerja yang kita buat, baca satu muka surat, kalau orang lancak tak sampai 5 minit, mungkin 5 minit lah kita kata. Kerja yang kita buat dalam 5 ke 10 minit, orang bayar kat kita gaji ringgit Malaysia 9,000, besar tak? Allah, awak tak besar. Tu kalau kita nampak, nak bagi nampak bayang duit tu. Tapi pahala ni jauh lebih besar daripada tu. Akhirat kita tak pakai dah duit ni, nak pakai pahala. Tapi pasal apa hak yang ganjaran, hak besar lagu tu, hak Allah janji, tiba-tiba kita tak buat. Kerja yang sedikit kerjanya, tapi pahalanya berganda-ganda, tiba-tiba kita tak baca, kita tak buat. Rugi dah, rugi besar lah. Lepas tu kena pula bagi boleh juga Quran ni. Ngaji, jangan malu. Tak boleh apa zero, start daripada bawah. Iqra' 1, Iqra' 2, jangan berasa malu, jangan berasa segan. Jangan duk ambil jalan pintas, beli Quran Rumi, baca Quran Rumi. Kalau tuan-tuan pergi di kedai, memang mereka tak jual, sebab memang tak diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh Lajnah Tashih Al-Quran. Cuma hari ini mereka duk jual secara online. Beli Quran Rumi, baca sampai bila pun tak betul. Sebab tu ulama' mengharamkan penulisan Al-Quran lain daripada menggunakan huruf-huruf Arab. Sebab kita takkan betul baca Quran. Bila tulis Rumi, baca lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sampai bila pun tak betul. Sebab huruf Rumi dia tak ada makhraj, dia tak ada sifat, panjang pendek dan sebagainya. Sedangkan huruf Arab, kita mengaji, dia ada tempat keluar dia 5 secara umumnya: halqum, lidah, biak mulut, khayshum, rongga hidung, rongga mulut kita, al-jawf. Dahlah ada tempat keluar, walaupun tempat keluar dia sama, ta, ta, dal, tetapi sifat dia berbeza. Ta nipih, ta tebal, dal nipih. Dal, ta ada qalqalah, ta tak ada qalqalah, membezakan di antara satu huruf dengan satu huruf. Tapi kalau Rumi tulis ta ka, ta ka, ti tu, kan? Jadi baca takkan betul sampai bila-bila. Lepas tu takkan nak mengajak orang N jumpa dengan T, ikhfa' hakiki. M jumpa dengan B, iqla'. Tak kecelaru tuan-tuan. Ni hari ni mengaji ni, semua dia nak segera. Bukan takat makan Maggi segera. Mengaji pun dia nak cepat boleh. Tapi tak betul saluran. Buat apa? Amal tak betul. Buat apa? Mengaji bagi betul. Dah tak boleh apa daripada zero, start daripada zero mengaji. Iqra' satu daripada awal, daripada bawah. Jangan duk ambil jalan pintas lagu tu. Nah, supaya kita betul dalam amalan kita tadi ni. Baik. Kira tengoklah. Maknanya kalau kita habis baca Quran, kalau ikut pandangan Imam Ibn Katsir 320015, kita darab dengan 10 sekali kita khatam, duk ada 3,200,150 pahala. Banyak orang kita pun tak terbayar. Tapi kalau duit 3 juta ni banyak dah kan. Kalau lah kita kata siapa baca satu huruf bagi 10 ringgit, bagi tak buat apa dah, kita keluk pun tak pergi dah. Menega hak. Orang pakat tinggal habis, orang lain kahwin, hotel-hotel pun tutup habis dah. Pasal apa nak baca Quran? Menega hotel buat ni tak lebih untung tuan ni baik baca Quran.
tu duit, tapi tak Nabi janji pahala. Pasal akhirat kita tak pakai dah duit ni, nak hak ni, nak hak ni. Tiba-tiba kita tak pulun hak ni, rugi sangatlah. Kerja yang sedikit tetapi pahalanya berganda, tiba-tiba kita tak buat, rugi yang sangat-sangatlah. Sebab tu ulama dulu takkan tinggal Al-Quran ni. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, bulan Ramadan 60 kali khatam. Sekali di siangnya, sekali di malamnya, 2 kali sehari, 60 kali khatam, luar daripada semayang. Dalam perjalanan nak pergi mengaji dengan Imam Malik, perjalanan hampir lebih kurang berapa hari, 8 hari, berbelah kali khatam Al-Quran dalam perjalanan tadi ni sampai teratur. Kita daripada balik sampai lah umur 60-70 kan, ada 5 kali khatam, benda lagi apa. Kita tak gelut benda ni, bahkan besar benda ni. Ni yang kita nak minta tolong dengan dia di akhirat sana. Baik, ni hadis di bawah ni dia cerita bagaimana lebihnya orang Quran ni. Masa kita dengan Quran, bila kita duduk dengan Quran, Allah beri lebih. Apa dia? Riwayat Abu Isa Muhammad At-Tirmizi, katanya hadis hasan, lagi pula sahih. Baik, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sabda Nabi, man syaghalahul Qur'anu wa dhikri, Bukhari tu, man syaghalahul Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami kafadlillahi ta'ala ala khalqihi. Yang bermaksud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Makna hadis ni hadis qudsi, hadis yang maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi. Allah berfirman, hadis qudsi. Allah kata apa? Siapa-siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan mengingati aku daripada membuat permintaan kepadaku. Siapa-siapa yang Al-Quran menyibukkan dia dan zikir kepada aku menyibukkan dia, makna dia sibuk dengan Quran, dia sibuk dengan zikrullah sampai tak dan nak minta berdoa pada Allah. Kalau dengan Quran, masa dengan Quran sampai tak dan nak minta angkat tangan berdoa pada Allah nabak ni. Maka Allah kata apa? A'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepada aku. Siapa-siapa yang sibuk baca Quran, sibuk bukan sekat baca lah, dengan Quran lah, apa-apa jua yang berkait dengan Quran ni. Kadang-kadang anak-anak kita mengapai Quran ni tak ada berdoa, tak ada minta, dia doa hafal Quran kan. Kadang-kadang orang yang berzikir tak ada berdoa. Tak apa, Allah kata apa? Kalaulah dia tak ada berdoa minta ke aku sekali pun, dia tak minta ke aku sekalipun, dengan sebab dia sibuk dengan Quran, dengan sebab dia zikir kepada aku, maka aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada mereka yang meminta. Aku akan beri kepada dia sesuatu pemberian yang lebih baik apa yang aku berikan kepada orang yang meminta pada aku. Orang yang minta, Allah kata ud'uni astajib lakum, minta aku beri. Dia minta, Allah bagi. Tapi orang yang baca Quran ni, walaupun dia tak minta, tapi oleh kerana sibuk dia dengan Quran, dia tak minta berdoa pada Allah, Allah bagi kat dia lebih baik ataupun yang terbaik yang apa yang dia beri kepada orang yang meminta tadi ni. Walaupun dia tak minta, tapi oleh kerana syafaat Quran, subhanallah, Allah tahu apa yang terbaik untuk dia, maka Allah beri kepada dia walaupun dia tak minta. Kenapa? Kerana sibuk dengan Quran. Lepas tu saya sebut di mana-mana, tuan-tuan, kita kadang-kadang anak-anak kita nak hantar mengapai Quran, dia tak mau. Kita dulu pun tak hafal Quran, teringin juga ada anak-anak hafal Quran, tak apalah. Tuan-tuan cari saja anak-anak, buat anak angkat. Di Langkawi pun banyak ma'had tahfiz. Yang kadang-kadang anak-anak yang mengaji ma'had tahfiz ni bukanlah orang senang pun. Kadang-kadang terdiri daripada kalangan
ibu bapa yang tidak berkemampuan, kadang ada anak yatim dan sebagainya. Apa salahnya kita ambil satu orang jadikan anak angkat kita? Bincang dengan pihak sekolah, ustaz, berapa yuran dia sebulan? Ustaz kata 300. Tak apalah, untuk dia saya bayar. Saya akan sponsor taja dia daripada dia mengaji sampai dia habis 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai dia habis hafal Quran. Dan kita pun dah pencen, duit pun dah, anak-anak pun dah besar, banyak pula, pencen pun dapat, anak-anak pun nak bagi lagi, simpan buat apa? Hak kita simpan belum tentu dapat kita mati seorang peraih habis. Ni hak kita infak pada jalan Allah. Dengan sebab 300 yang kita infak tiap-tiap bulan tadi, dia boleh mengaji, dia boleh hafal Quran daripada awal sampai habis. Allah, tak boleh ramai seorang, ada lebih buat lebih. Bahkan kalau seorang esok di akhirat menyesal, aku taja seorang, aku nak patut lebih lagi pada tu. Tak apalah kalau ada juga seorang pun jadi alhamdulillah. Sah tuan-tuan ni. Kurang-kurangnya esok di akhirat dia ingat juga kat kita jasa kita di dunia dahulu, kerana beri kepada dia perbelanjaan untuk dia hafal Quran tadi ni. Sah. Ada duit lebih, kadang-kadang beli Quran, buat konsep wakaf dan sebagainya. Buat benda ni, hak kita baca, hak benda samping yang kita boleh buat. Nah, baik, kemudian kata dia, kelebihan kalam perkataan Allah, yakni Al-Quran, terhadap sekalian perkataan lain adalah seumpama kelebihan Allah terhadap sekalian makhluknya. Mulianya Al-Quran, mulianya kalam Allah terhadap kalam-kalam lain, seperti mulianya Allah berbanding makhluknya. Kalamullah. Sebab tu kita kena muliakan kalam dia, muliakan kertas yang menulis kalamnya, muliakan orang yang membaca kalamnya, menghafaz kalamnya, kerana dia orang mulia. Mulia sebab apa? Sebab dia berdamping dengan Quran. Sebab hak duduk dengan Quran tu semua hak mulia-mulia. Disebut di mana-mana pun kan. Hak awak turun Quran sebab dia malaikat Jibril, semulia-mulia malaikat. Quran turun bila? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Semulia-mulia malam. Turun bila? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Semulia-mulia bulan di kalangan bulan. Turun di mana? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Semulia-mulia tempat atas muka bumi. Turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Semulia-mulia bahasa yang menjadi bahasa ahli syurga. Tu hak duduk dengan Quran, hak mulia. Maka bila kita nakkan kemuliaan, kena duduk dengan Quran. Bila kita kesampingkan Quran, mana kita dah buang satu kemuliaan besar yang Allah beri pada kita. Bukan saja dunia, bahkan akhirat. Lepas tu tanamkan minat dalam diri anak-anak dengan Quran ni. Kalau perlu bersusah payah untuk anak-anak boleh Quran, bersusah payahlah. Kita boleh ajak di rumah, kita ajak. Kita tak mampu ajak, hantar pergi mengaji dengan tok-tok guru yang ada di sekitar rumah, taman kita, bahkan di masjid, surau dan sebagainya. Bagi dia boleh juga ke mana-mana. Kita yang boleh baca Quran hari ni pun pasal mak pak kita dulu ambil berat pasal Quran kita. Maka kita boleh baca. Maka jangan sampai anak kita esok bila umur 20, 30 tak boleh baca Quran, orang tanya pasal apa hang tak kerti baca Quran. Pasal pak aku tak hantar aku mengaji Quran waktu aku umur 5-6 tahun dulu. Maka dia salahkan kita. Sebab tu salah satu daripada tanggungjawab sebagai ibu bapa pada anak-anak ialah memberikan Al-Quran pada anak-anak, ajak dia. Kalau kita mampu, tak mampu, cari tempat-tempat mengaji, hantar bagi anak duduk mengaji di situ. Kita dulu sekolah rendah pagi mengaji dah Quran, walaupun tak banyak kan. Balik petang sekali lagi ada kelas Quran tajwid pula, mengaji lagi. Lepas asar balik, asar main maghrib, dekat maghrib panggil balik, kelas mengaji Quran, pederas mengaji Quran pula malam, maghrib sampai isyak baru balik. Sehari tu ada 3 sesi kita mengaji Quran ni. Kita dengan anak-anak pun kena ambil berat. Jangan letakkan pengajian Quran ni nombor 3, nombor 4, nombor 5 dah, jangan. Letakkan sebagai prioriti benda yang paling penting dalam kehidupan dia. InsyaAllah esok dia tak akan menyalahkan kita, dan bahkan dia terima kasih kepada kita pasal mak aku ambil berat pasal Quran aku lah, aku boleh baca. Sebab apa? Ni kelebihan kita duk baca ni lah. Ni dalam kitab ni jelas Imam Nawawi susun ni, semua nak bagi kepada kita sedaran supaya kita ni ambil berat tentang Al-Quran dalam kehidupan kita. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi dan hadis ni hadis hasan. Tanda di situ daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharab ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Kita sambung dalam temuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu